Saya menjadi milikmu, akhirnya kamu mau saya seperti apa, saya harus ikut. 我因为16岁就决定要当传道人， Ketika 16 tahun saya sudah ingin jadi hamba Tuhan. 所以我在交女朋友的时候， Ketika saya mencari pacar, 我就跟她说，我将来要做传道人。 saya langsung mengatakan saya nanti mau jadi hamba 如果 Tuhan. 你要嫁给我， Kalau kamu mau menikah sama 你 saya, 就要做师母，你就要做传道人的太太。 kamu harus jadi seorang ibu gembala dari semua. 你知道我们两个是都很会读书的， Saya tahu kita ini berdua sangat, saya dan istri saya itu sangat pandai di sekolah. 我们两个都是念 law school 的，我们两个都是念法律的， Ya kami dua-dua itu kuliah ya jurusan hukum 而且我们是念台湾最好的大学。 dan kami kuliah di universitas terbaik di Taiwan. 台湾几任的总统都是我们系里面毕业的。 Dan beberapa presiden yang pernah menjabat di Taiwan itu adalah alumni dari universitas kami. 所以我们是很有前途的。 Sehingga kami ini punya masa depan yang sangat cemerlang. 可是我跟我的女朋友说，如果你嫁给我，你就一定要跟我做传道人啊！ Tapi saya bicara sama pacar saya, kalau kamu betul mau nikah sama saya, nanti kita jadi hamba Tuhan. 他一结婚他就属于我了， Dan begitu menikah dia menjadi milik saya. 他要跟着我走。 Dia harus ikut saya. 可是我也拥有你的一切也很难哎。 Tapi jujur saja ketika saya menerima seluruh keberadaan kamu itu juga susah. 我拥有你的一切是什么意思啊？ Apa artinya saya menerima seluruh keberadaan Anda? 我们想到说，哇，你家太有钱了，我拥有你的一切。 Sebelum kita berpikir apa ya, itu kalau kamu kaya, jadi kalau kamu sama saya juga punya semua harta kekayaan kamu. 你忘了，他不只是有钱， Jangan lupa, jadi dia bukan cuma sekedar kaya, 他也有个性， dia juga punya 个性， kepribadian, 他也有脾气， dia juga punya emosi, 他有很怪的东西是你没有想过的。 dan dia punya banyak hal-hal aneh yang sudah nggak pernah kepikiran. 你还没结婚以前，你绝对不会知道的。 Saudara kalau belum menikah, jujur itu nggak pernah tahu yang begitu. 因为交女朋友、交男朋友的时候，都没有把所有东西拿出来的。 Karena pada masa pacaran kita nggak pernah mengeluarkan seluruh isi dalam kehidupan 都 kita. 藏了很多的东西， Kita sembunyi banyak hal yang jelek. 那他不都拿出来的？ Itu nggak ditunjukkan. 结了婚之后才拿出来的。 Sesudah menikah itu baru keluar semua. 有的时候他也不是说谎， Kadang-kadang itu bukan sebuah kebohongan. 只是我的环境就是这样啊。 Memang kondisi saya, perasaan saya itu seperti itu. 我怎么知道跟你们不同呢？ Bagaimana saya sadar kalau saya ternyata beda banyak dengan kamu? 我举个例子给你们听。 Saya berikan satu contoh. 我们家几代都是读书人， Di keluarga kami sekian generasi kami adalah orang-orang yang sekolah tinggi. 他们家几代都是生意人。 Dan di keluarga istri saya sekian generasi adalah pedagang. 你想读书人跟生意人的观念会一样吗？ Orang-orang yang belajar, yang sekolah tinggi dengan orang-orang yang berdagang bisnis itu cara berpikirnya beda. 我跟你讲，完全不一样。 Beda sama sekali. 最大的不同在什么地方呢？ Yang paling perbedaan paling besar dalam hal apa? 就是我认为全世界都是好的， Saya menganggap seluruh dunia orang-orang di dunia itu baik-baik semua. 如果偶尔有一个人不是太好， Kalau ada katakanlah seorang pun yang tidak begitu baik, 我觉得他只是不小心不好，正常他是好的。 saya berpikir dia itu nggak sengaja tidak baik. Tapi pada dasarnya prinsipnya hatinya itu baik. 可是我太太家是生意人， Tapi keluarga istri saya itu semuanya adalah businessman. 他认为全世界的人都是坏人， Dia berpikir semua orang dunia itu jahat. 他说没有一个好人。 Nggak ada satupun yang baik. 因为你知道做生意是全世界最难的一件事情， Karena sudah tahu berdagang itu adalah pekerjaan yang paling susah di seluruh dunia. 最聪明的人都做生意啊，最聪明的人都做生意， Orang yang paling pintar itu berdagang. 因为做生意是要把人家口袋的钱放到你口袋。 Karena prinsip dagang itu adalah di mana mindahin uang di kantong orang ke dalam kantong saudara. 对方也是这样啊， Dan pasangan saya seperti begitu. 他也想把你的钱从你的口袋放到他的口袋啊。 Dia juga berpikir untuk memindahkan uang di kantong Anda ke dalam kantongnya dia. 所以做生意人如果脑筋不转快一点，你就完了嘛。 Kalau orang yang bisnis itu otaknya nggak putar cepat itu maka bisa rugi. 如果生意人每一句话都实话的话，就不要做了嘛，对不 Kalau 对？ orang yang bisnis itu semua dia ngomong jujur dia nggak bisa bisnis. 所以我太太从来不相信别人， Karena itu istri saya semuanya nggak pernah percaya sama 我 orang. 什么不相信别人。 Tapi kalau saya apa-apa saya
的。 Mama saya itu dari saya kecil itu kami diperhatikan dengan sangat baik. 我衣服都穿得很整齐， Baju saya pakainya rapi. 我早上起来要把被窝叠好，叠很整齐的。 Pagi saya bangun saya harus rapikan tempat tidur saya dengan sangat rapi. 我的那个洗完脸那个毛巾要吊得很整齐。 Kalau kami selesai mandi, itu gantung itu juga harus gantungnya rapi. 我太太家是做生意的， Tapi keluarga istri saya itu adalah semua businessman. 从小就没有人管他们的， Dari kecil nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngurus. 所以他的床呢，他的被从那叠的， Sehingga itu perancangnya tempat tidurnya itu berantakan, nggak pernah diatur. 而且那个毛巾用完了也不挂好， Itu kalau hantu habis pakai nggak pernah diatur dengan baik. 那牙刷刷好了随便放。 Itu habis gosok gigi, sikat gigi main lompat gitu aja. 结婚以前怎么会知道呢？我结婚以前怎么会知道呢？ Sebelum menikah gimana tahu hal-hal kayak gitu? 结了婚以后，我就觉得怎么这么奇怪呢？ Sesudah menikah saya sudah aneh benar istri saya. 他如果早上早一点起来， Kalau paginya bangun pagi sedikit. 那我当然我晚起来我就把被窝叠得很整齐。 Nah, kalau saya bangun belakangan saya yang rapi tempat tidur dengan sangat rapi. 那我就这个早上如果我早点起来， Kalau pagi saya bangun pagi lebih sedikit, 他晚一点起来， dia bangun belakangan. 我又回到房间。 Waktu saya kembali ke kamar, 哎，我说你忘了叠被， saya bilang, kamu lupa rapiin tempat tidur. 他跟我说被要叠吗？ Dia tanya, emang harus dirapiin tempat tidur itu? 我说被为什么不叠呢？ Kenapa nggak dirapiin? Ya harus dirapiin. 他说被为什么要叠呢？ Kenapa ya repot dirapiin? 你知道我起先以为他开玩笑， Saya awal pikir dia ibu dia sama 那 saya. 我就把它叠起来了。 Dan akhirnya saya dirapiin. 可是30年过去了， Sesudah 30 tahun hari ini, 他到现在还没有叠被。 sampai hari ini jangan pernah rapiin tempat tidur. 在这30多年来， Di dalam 30 tahun ini, 我不知道多少次跟他讲说被要叠， saya lupa udah berapa kali, ya berapa ratus kali saya bilang tempat tidur itu harus 你晚 dirapiin. 起来的人要叠被嘛。 Kamu yang bangun belakangan, kamu yang 他就问 rapiin. 我说为什么要叠被，我真的不懂哎。 Dan aku nggak mengerti, nggak pernah bisa memahami ngapain harus dirapiin. 他说你把它叠起来，晚上又把它拿起来，何必浪费时间呢？ Kamu sudah rapiin, lalu dipakai lagi, ngapain repot-repot? 我说问题是被叠起来很好看的、 Saya bilang masalahnya adalah kalau dirapiin kan jadi bagus. 他说我并不会觉得被叠起来比较好看啊。 Dia mengatakan saya nggak merasa kalau sudah rapi jadi bagus. 我说怎么会呢？就是很好看嘛，你看这样多乱啊。 Saya bilang gimana mungkin dia kalau rapi ya bagus, kalau begini kan jelek. 他说我真的没有感觉。 Dia mengatakan saya betul-betul nggak pernah merasa seperti itu. 我后来才知道， Akhirnya saya baru sadar, 他不是故意的， dia bukan sengaja. 他也不是开我的玩笑， Dan dia bukan lagi guyonan sama saya. 他真的没有感觉， Dia betul-betul nggak punya feeling tentang seperti itu. 他是真的没有感觉。 Dia betul-betul tidak melihat itu dan dia merasakan penting untuk itu. 我跟你讲，我相信你们当中很多人也是这样。 Saya mengatakan, saya percaya di tengah-tengah saudara banyak keluarga yang juga punya masalah kayak gini. 生活里面有很多不一样的东西， Di dalam kehidupan ada banyak hal yang berbeda. 你怎么可能两个人一样呢？ Karena mungkin dua orang itu bisa persis sama. 可是亲爱的弟兄姐妹， Tapi saudara sekalian, 如果你要维持一个很好的婚姻， kalau saudara ingin menjalani sebuah kehidupan pernikahan yang sangat 最重 baik, 要的一件事情 yang paling penting adalah 就是我愿意属于你， aku rela menjadi dirimu 我也拥有你的一切。 dan aku menerima seluruh keberadaanmu. 我常常在他们结婚以前， Saya seringkali di sebelum mereka menikah, 我说你要看清楚要不要结婚。 saya mengatakan kalian harus lihat baik-baik mau nikah atau enggak. 所以在结婚的前10分钟，我还要问说你真的要结婚吗？ Dan karena itu sebelum 10 menit sebelum menikah mulai saya masih tanya betul kalian mau menikah. 可是只要他们一结了婚以后， Tapi sesudah mereka menikah, 我就说从今天开始， saya mengatakan mulai dari hari ini, 请你睁一只眼闭一只眼， buka satu mata, tutup satu mata. 睁一只眼闭一只眼， Buka satu mata, tutup satu mata. 睁那个看人家他优点的那只眼，睁他看见对方优点的那只眼。 Buka mata dari dia yang melihat kelemahan saya. Kebaikan orang lain. Bukalah matamu yang melihat sisi baik dia. 闭那个看到他缺点的那一只眼， Tutuplah yang melihat kejelekan-kejelekan dia. 也就是说，在你的眼光当中， Dengan demikian di pandangan saudara, 你只看到他的优点， Anda hanya melihat kebaikan-kebaikannya. 你不必看他的缺点。 Anda tidak perlu
melihat kejelekannya. 我告诉你，他改不过来的。 Saya mau kasih tahu, dia tuh nggak bisa berubah lagi. 而且我可以跟你保证， Dan saya bisa jamin, 他越老越严重。 semakin tua semakin parah. 我最后一次婚前辅导的时候，最后一次就结婚之前最后一次婚前辅导的时候， Di konseling pernikahan saya yang terakhir, 我就有一个作业给他们，有个 homework 作业给他们， saya memberikan kepada mereka itu satu pekerjaan rumah. 就请我回去想你最希望他改变的3件事。 Saya mengatakan tolong pikir ulang ini 3 hal yang Anda paling harapkan dia ubah dalam hidup. 然后我也跟弟兄说，你回去想你最希望他改变的3件事。 Dan saya juga bicara pada yang calon suami, kamu pikirkan 3 hal yang kamu paling ingin dia ubah dari kehidupannya. 他们就来了， Kemudian mereka 然 datang. 后我就说，来，你跟他讲你最希望他改的3件事。 Dan saya mengatakan, kasih tahu sama dia 3 hal yang kamu harapkan, paling harapkan dia berubah. 先讲第3， Nomor dari yang ketiga, nomor 2. 最后一定要改的，请告诉他。 Dan yang paling penting harus ngomong. 然后我也带他说，那你告诉他， Dan sekarang saya bilang, oke, sekarang kamu juga kasih 叫 tahu. 他改第3件， Hal yang ketiga yang paling 第2件， harus diubah, yang kedua, 第1件。 yang nomor 1. 然后我说，我听到了哈。 Sudah dengar ya? 我问那个弟兄说，你知道他要你改什么了哈？ Saya bicara pada yang calon suami, kamu sudah tahu dia ingin kamu berubah dalam 他 hal 说 apa? 我知道。 Saya sudah 我 tahu. 跟那个做妻子说，你知道他要你改什么了哈？ Saya kasih tahu yang calon istri, kamu sudah tahu yang paling dia ingin kamu berubah? 他说知道了。 Dia bilang, saya sudah tahu. 然后我说，我现在告诉你， Dan saya bilang, sekarang saya kasih tahu. 他们不会改变， Mereka itu nggak bisa berubah. 他们不会改变， Mereka nggak bisa berubah. 而且越老越严重。 Dan justru tambah tua, tambah parah. 你不要想改变他， Jangan pernah berpikir mengubah dia. 除非他愿意改变， Kecuali dia akan berubah. 你不必想改变他。 Kamu nggak pernah pikir dan berharap bisa mengubah dia. 你知道吗？ Saya tahu. 我太太到现在很跌累了， Istri saya sampai sekarang nggak pernah mau merapikan tempat tidur. 我在10几年前就放弃了。 Dan sekian belas tahun yang lalu saya sudah mengelakkan hal itu. 所以他要是早上比我早起来， Baik dia pagi bangun lebih awal dari saya, 我晚起来我就把被褥弄好。 dan kalau saya bangun belakangan ya saya rapikan. 如果我先起来， Kalau saya bangun lebih dulu 等他起来以后， dan dia sudah bangun kemudian, 我就去房间把被子。 maka saya datang ke kamar saya rapikan. 我很后悔，我过去10几年来浪费了那么多时间跟他吵架。 Saya nyesel, sekian belas tahun yang pertama kok saya habiskan banyak waktu ribut sama dia soal ini. 我要是结婚之前，人家就告诉我说睁一只眼闭一只眼多好啊！ Coba kalau saya sebelum menikah saya dikasih tahu buka satu mata, tutup satu mata itu baik. 你知道我每天叠被子要花1分钟不到2分钟， Sedang tahu setiap hari saya merapikan tempat tidur hanya habis 1-2 menit. 可是我这一辈子不知道花了多少时间跟他吵架，就是为了要把被叠起来。 Tapi sekian banyak waktu saya sudah habiskan waktu berapa banyak ribut soal itu untuk demi ngerapiin. 我会浪费那么多时间呢？ Waktu yang saya pakai untuk ribut itu lebih banyak. 其实这件事情根本没有一定的道理的嘛， Dan itu dalam hal begini nggak ada kebenaran yang prinsipil sekali. 你就知道这婚姻里面很多很好笑的事情。 Dan sekarang tahu di dalam pernikahan banyak hal-hal yang sangat lucu. 我告诉你，你就接受它就好了。 Saya mengatakan cukup terima dia baik-baik sudah selesai. 我有先跟陈董干事说，我要讲你们2个的例子。 Saya tadi sudah minta izin sama Ibu Jendi mau kasih ilustrasi tentang mereka berdua. 我有先跟他讲，所以没关系。 Saya sudah minta izin jadi nggak apa-apa. 我第一次碰到他们的时候，我觉得他们2个真的很可爱。 Saya pertama kali melihat mereka berdua, saya lihat mereka itu sangat manis. 我就在台北，我请他们吃饭， Di Taipei saya udah mereka makan. 我就把这个 menu 说，因为我是主人嘛，我就把 menu 说来你们点菜。 Karena saya adalah tuan rumah, saya kasih menu, saya bilang, ayo silakan kalian yang pesan mau makan apa. 陈总干事就说：“你找你点就好了，你点就好了。” Ibu Jendi itu sangat suka sopan sekali. Udah pendekar apa 以 aja 后 pesan. 我就把我觉得好吃的通通点出来了， Dan akhirnya saya pesan semua makanan yang saya anggap enak. 因为客要不为款待。 Ya karena kita sebagai tamu itu harus mendapatkan perlakuan yang terbaik. 等我点完了以后， Setelah saya selesai pesan, 那陈总干事就很不好意思， maka Ibu Jendi itu suka banget. 他说：“我可不可以再点一个菜 Dia bilang, boleh nggak aku tambah ？”我 10 说：“那你干嘛？你赶快点啊 Saya bilang, tentu boleh, tentu pesan aja mau pesan ！”他 silakan. 说：“这些菜我先生都不喜欢吃。” Hampir semua makanan yang mau pesan
Saya ingat, 这叫做相属。 ini artinya saling 不 menerima. 要是彼此， Bila saling memiliki satu dengan yang lain. 因为他知道他先生喜欢吃什么，不喜欢吃什么， Karena dia tahu persis suaminya itu senang apa, nggak senang apa. 他也不让他先生讲，因为自己讲说我不喜欢吃你的，不好意思嘛，对吧？ Dia tentu juga tidak ingin suaminya ngomong, aduh aku nggak bisa makan ini, suaminya pasti sungkan. 所以这个太太就说，我帮我先生点一个他喜欢吃的。 Maka si istri ini mengatakan demi suaminya, aku pesan satu yang suamiku suka makan. 我是最近才认识他的啊，2、3年才认识他。 Ya, saya baru kenal mereka belakangan ini 2-3 tahun yang lalu. 我相信他们结婚这么多年， Saya percaya mereka sudah menikah sekian tahun lama. 陈总还是一劝这个林弟兄说，这个要吃，这个很好，你一定要吃， Saya 对吧？ ibu jadi itu pasti sudah berulang-ulang nasihatin suaminya. Ini enak, kamu harus makan. Ini juga enak, mau cobain, kamu harus makan. 但他就是不吃嘛。 Tapi tetap suaminya nggak bisa makan. 你知道吗？林弟兄不吃青菜， Saya tahu misalnya itu dia nggak makan sayur hijau. 怎么可以不吃青菜呢？ Gimana bisa nggak makan sayur? 你知不知道不吃青菜对身体不好啊？ Kamu nggak tahu kalau nggak makan sayur itu nanti nggak sehat. 我知道， Saya 我 tahu. 就是不要吃嘛。 Tapi saya nggak pengen makan. 所以只好睁一只眼闭一只眼。 Nah, karena itu lebih baik kita untuk satu mata buka satu mata. 这个就是相处， Itu artinya saling memiliki. 就是我拥有你的一切。 Aku menerima seluruh kepadamu. 你知道今天的婚姻最大的问题在什么？ Saya tahu dalam pernikahan masalah yang paling besar adalah apa itu? 我对， Adalah aku benar. 我对， Aku yang benar. 我这样比较好， Aku begini lebih enak. 你那样不好。 Kamu seperti itu nggak enak. 全世界的人都说是我对， Seluruh dunia bilang aku benar. 只有你错， Kamu yang salah. 所以一定要吃青菜。 Harus makan sayur hijau. 这就是婚姻的问题。 Ini masalah pernikahan. 那你或许听起来觉得很好笑， Kalau saudara mungkin pikir lucu. 你听别人的事情都很好笑， Setelah dengar masalah orang lain itu saudara bisa lucu. 你从来没有想过你自己的婚姻也是这样。 Tapi saudara seumur hidup nggak pernah pikir pernikahan kamu juga lucunya kayak gitu. 你们如果看到我太太，你们如果看到我太太，你们就会了解我所讲的。 Kalau saudara sebagai istri saya, saudara akan mengerti apa yang saya katakan. 我们两个是很不一样的人， Kami berdua adalah orang yang sangat berbeda. 我对别人是非常的温暖的。 Saya sama orang lain itu sangat lemah lembut, sopan. 哎呀，我想事情都是替别人想， Saya selalu berpikir demi orang lain, untuk kepentingan orang lain. 可是我太太是一个非常的理性的人， Tapi istri saya adalah seorang yang sangat理性，sangat rasional. 所以她呢，她想事情呢，她就是非常的理性。 Sehingga ketika dia berpikir apa dia selalu pakai rasio. 那所以呢，她在对别人的时候呢，她在对别人的时候呢，不会像我这样，我就说，哎呀，其实不对也好啦，就这样吧。 Dia tidak kepada orang lain dia nggak bisa seperti ini. Kalau saya walaupun udahlah dia salah sedikit, udahlah kita terima nggak masalah lah. 可是如果我太太知道别人不对， Tapi kalau istri saya kalau orang lain salah, 她不会说你不对， dia tidak akan mengatakan kamu salah. 但她也不会给对方感觉说你可以这样。 Tapi dia juga tidak akan memberikan satu pemahaman pada orang itu bahwa udah oke lah aku boleh seperti itu. 所以我们两个完全不一样。 Sehingga kami itu dua ini berdua sangat berbeda. 你觉得我看他这样会看得顺眼吗？ Saya pikir kalau saya lihat sikap dia itu saya susah lah. 你觉得他看我，他会觉得我这样对吗？ Dan saudara merasa kalau dia lihat saya, dia pikir saya ini benar kan? 我太太常常跟我说，你对别人这么好，并不好哎，知道吗？ Istri saya sering mengatakan kamu ini begitu baik sama orang lain, justru itu sebenarnya nggak baik, tahu? 你每次都想说，哎，多吃一块，多吃一块， Tiap kali kamu selalu bilang orang, ayo makan lagi. 人家不要多吃嘛。 Orang tuh nggak mau makan lebih. 我说你要是不劝他吃，他不吃怎么办呢？ Sebenarnya kamu harus ajak dia makan. Kalau dia nggak makan gimana? Mana bisa dia nggak sampai nggak 我太 makan? 太说他会自己吃的嘛，你不要叫他吃嘛。 Istri saya bilang, ya dia kan bisa makan sendiri, nggak usah suruh-suruh. 你觉得哪里不对呢？ Saya pikir mana yang benar? 可是你不觉得夫妻都是这样吗？ Tapi suami istri selalu begitu. 所以当你要结婚的时候， Ketika sudah mau menikah, 你要知道一件事情， engkau harus sadar satu 他 hal. 是属于他的。 Engkau adalah milik dia. 从一个角度来讲， Dari satu sisi, 你应该想过怎么样让他满意。
Engkau harus berpikir, saya harus seperti apa supaya dia puas. 我再讲一遍， Saya mengatakan lagi, 原则非常简单， prinsipnya sangat 但 sederhana, 是非常难做。 tapi sangat sulit dilakukan. 我刚才没有念很多的圣经， Saya tadi tidak baca banyak kitab. 我现在讲的这些东西都不是我自己想出来的， Tetapi apa yang saya katakan ini bukan dari saya sendiri. 每一个都有圣经的根据， Semua itu punya dasar Alkitab. 我是属于他的， Saya adalah milik dia. 所以他要怎么样， Sehingga dia mau seperti 我 apa? 应该从他的角度来想。 Saya harus berpikir dari sudut pandang dia. 如果我从他的角度来想， Kalau saya berpikir dari sudut pandang dia, 我属于他， itu artinya saya menjadi milik dia. 但从另外一个角度来说， Tapi dari sisi lain, 我也拥有他的一切， saya juga rela menerima seluruh keberadaannya. 我应该接受他， Saya harus terima dia. 我应该接受他这样子， Saya harus terima modelnya seperti ini. 我不要去改变他， Saya tidak perlu pikir untuk mengubah 我 dia. 可以跟他讲说我喜欢怎么样的情况， Saya boleh memberitahu kepada dia, saya senang situasi yang seperti apa. 这是我喜欢， Tapi cuma saya senang. 但是你不能强迫他改， Tapi saya tidak bisa memaksa dia harus 因 berubah. 为神造每一个人都有他特别的地方， Karena Tuhan menciptakan setiap orang itu punya keunikan masing-masing. 这个特别的地方就是神要用他的地方， Dan keunikan itu adalah bagian di dalam dirinya yang kamu pakai. 你让他改变， Kalau kamu mau ubah dia, 不可能的， nggak mungkin. 你不能改变对方， Kamu tidak pernah berharap bisa mengubah pasangan. 因为你把他改变了一部分之后， Ketika Anda sudah mengubah dia, 你以为的优点是存在， Anda pikir, itu sudah beres. 但是他原来的优点就不见了。 Tetapi saudara sekalian, kelebihan-kelebihannya yang asli, yang original itu jadi hilang. 这是婚姻里面最大的困难。 Itulah masalah terbesar dalam 我 pernikahan. 们总是娶了一个人或嫁了一个人， Ketika kita sudah menikahi seseorang, 你就要改变他。 kita pikir, saya harus ubah dia. 我告诉你，你没办法改变， Saya mau memberitahu, kita nggak sanggup mengubah. 你只能享受他， Kita hanya bisa menikmati, 欣赏他， menikmati dia. 他实在跟你不一样， Dia memang beda sama saya. 你只能享受他， Dan Anda cukup menikmati mengagumi 你 dia. 这个相处。 Itulah artinya saling memiliki satu sama 第 lain. 二个， Yang kedua, 婚姻美满的第二个条件 prinsip pernikahan yang kedua, pernikahan yang bahagia yang kedua 就是同住， adalah tinggal bersama. 就是住在一起。 Itu tinggal bersama-sama. 当我讲同住， Ketika saya mengatakan tinggal bersama, 同住并不是住在一个房子里面， tinggal bersama bukan sekedar berarti tinggal di satu rumah yang sama. 是夫妻要有好的性的关系。 Tetapi juga artinya suami istri harus punya hubungan bersama-sama yang baik. 这是圣经说的。 Ini Alkitab yang Alkitab katakan. 你知道，在中文翻译圣经的时候， Di dalam terjemahan Alkitab Mandarin, 就把那个原来人家写的很清楚的东西翻得比较模糊一点。 maka kehilangan makna asli dari bahasa asli menjadi agak kabur. 因为中国人或者很多人呢，在讲到夫妻关系的时候呢，他就不敢讲得很仔细。 Karena bagi orang Chinese itu ketika bicara masalah suami istri itu suka, jadi nggak berani bicara belakang. 可是圣经上在描写夫妻关系的时候，这个部分写得很清楚的。 Tetapi di dalam Alkitab bahasa asli, ketika bicara tentang hubungan suami istri, firman Tuhan bicara dengan sangat gamblang. 说夫妻要有很好的性生活。 Ketika Alkitab mengatakan suami istri harus punya kehidupan pernikahan yang sangat baik. 那我不知道我们在这里的印尼的弟兄姐妹觉得怎么样？ Saya tidak tahu apakah bagaimana pemahaman saudara yang ada di Indonesia. 但是我知道华族的弟兄姐妹，华人的弟兄姐妹有些人是很保守的，保守的是。 Ya, tetapi bagi saya kalau orang-orang Tionghoa itu tentang pernikahan itu mereka sangat konservatif. 我不知道印尼的圣经翻译的怎么样， Saya tidak tahu terjemahan Alkitab Indonesia bagaimana. 但是我说中文翻译的时候都翻译的不清楚， Tapi seringkali dalam terjemahan Alkitab bahasa Mandarin itu kabur. 讲到夫妻的生活的时候，他们就说要有好的关系， Ketika bicara hubungan suami istri mereka bilang harus punya hubungan yang baik. 但是他是讲好的性生活， Tetapi artinya adalah kehidupan sebuah hubungan seksual yang baik. 那是讲得很清楚的。 Dan itu bicara gamblang. 婚姻美满只有两个条件， So sekalian pernikahan yang bahagia hanya ada dua syarat. 第一个就是相处， Yang pertama adalah saling memiliki satu sama 第二 lain. 个就是同住。 Yaitu yang kedua adalah tinggal bersama. 那同住是非常重要的一件事情， Dan tinggal bersama adalah sesuatu hal yang sangat 非常重要的一件事。 sangat penting.
圣经上说， Alkitab mengatakan 当丈夫要的时候， ketika suami mengingini, 太太要给他； istri harus ngasih. 太太要的时候， Ketika istri membutuhkan, 先生要给他。 suami harus ngasih. 听得清楚吗？ Ngerti nggak? 我们今天不是在讲婚姻的讲座， Hari ini kita bukan bicara seminar pernikahan. 我们今天是在讲圣经说。 Hari ini kita sedang bicara isi Alkitab. 如果讲婚姻讲座， Kalau seminar pernikahan, 我不会讲得这么仔细。 saya tidak akan ngomong 可 sejelas 是 itu. 因为我今天讲的圣经， Tapi hari ini karena saya mau bicarakan isi firman Tuhan. 所以当先生要跟太太行房的时候，太太原则上是要答应。 Sekalian firman Tuhan mengatakan ketika suami ingin melakukan hubungan seksual dengan istri, maka istri harus memberikan. 倒过来也是这样。 Kebalikan juga seperti itu. 但是如果两个人不协调怎么办呢？如果两个人不能够在这个事情上面做得很好， Nah, tapi kalau misalnya keduanya nggak bisa melakukan hal ini dengan baik gimana? 圣经上说要祷告， Kita mengatakan harus berdoa 而且要面对这件事情， dan harus membereskan hal ini. 因为婚姻里面只有两件重要的事情， Karena di dalam pernikahan hanya ada dua prinsip yang penting. 第一个就是我们心里面的相处， Yang pertama adalah hati kita yang saling menerima dan saling memberi satu sama 第 lain. 二个就是身体的相处。 Yang kedua adalah saling memberi tubuh kita. 圣经上说， Alkitab mengatakan 当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。当时夫妻两个人没有穿衣服，并不羞耻。 Alkitab mengatakan ketika Adam dan Hawa manusia dipersatukan, mereka keduanya telanjang, tapi tidak malu. 在创世纪第2章第24、25节说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。 Kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 dan 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan istrinya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. 你知道，我们当中没有一个人生下来的时候是有穿衣服的，对吗？ Saya tahu di antara kita nggak ada satu pun yang laki itu pakai baju kan. 如果你生了孩子， Ketika ada melahirkan anak, 我是做爸爸的， saya jadi papa. 我太太生了孩子， Sesudah istri saya melahirkan anak, 孩子一生出来， begitu anaknya lahir keluar, 医生就说：“来，你先生，这是你的孩子。” dokter mengatakan pada saat ini anakku. 我一抱起来， Begitu saya gendong, 怎么没有穿衣服呢？ loh kok nggak pakai baju? 太丢脸了！ Malu ini. 赶快把他穿衣服。 Cepat kasih baju. 会这样吗？ Apakah seperti itu? 当然不会啊！ Tentu enggak. 我告诉你， Saya kasih tahu. 我们本来就不应该穿衣服的。 Memang kita sebenarnya nggak perlu pakai baju. 我再说一遍， Saya kasih tahu ini. 我们本来就不应该穿衣服。 Sebenarnya kita ini nggak perlu pakai baju. 穿衣服是罪恶的结果， Pakai baju itu karena akibat dosa. 因为人犯了罪，所以穿衣服。 Sesudah manusia jatuh dalam dosa, baru pakai baju. 人不穿，人没有犯罪的时候是不穿衣服的。 Sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka pakai baju. 哎呀，我们东方真的是比较不了解这件事情。 Kita ini orang timur itu susah ngerti yang ini. 我现在1年有半年在欧洲， Saya sekarang setengah tahun ada di Eropa. 我的一个学校在非常漂亮的城市，在西班牙的巴塞罗那。 Saya punya membangun satu sekolah Alkitab yang di sebuah kota yang sangat indah di Spanyol, Barcelona. 非常漂亮， Kota ini sangat indah, 非常漂亮。 sangat indah. 我们就在地中海的旁边，地中海。 Mediterania. Yang sekolah Alkitab ini ada di tepi laut Mediterania. 我们学校走到地中海就是10分钟， Dari sekolah jalan ke laut pantai laut Mediterania itu cuma 10 menit. 我告诉你，比你巴厘岛的海岸还好看， Saya kasih tahu, itu lebih indah dari pantai di Bali. 真的。 Benar. 可是你到海边去的时候， Tapi waktu saudara ke pantai, 很多人都不穿衣服的在那里晒太阳。 banyak orang nggak pakai baju, cuma di situ. 是在欧洲啊， Itu di Eropa. 男的也没穿，女的也没穿， Cowok nggak pakai baju, cewek nggak pakai baju. 他也不怕你看。 Dia juga nggak takut saudara lihat. 那你为什么要看我呢？ Ngapain kamu lihat saya? 你自己不是有吗？你为什么要看我？ Kan kamu juga punya, ngapain lihat punya saya? 你知道在我们东方人听起来怎么可以呢？ Di dalam cara berpikir kita orang timur, ini gimana boleh kayak gini? 在西方人觉得有什么奇怪呢？ Tapi bagi orang Spanyol, ngapain ya lihat-lihat aja? 我告诉你，穿衣服是罪恶羞耻的结果。 Jadi saya ingin kasih tahu orang yang berpakaian itu adalah akibat sesudah manusia jatuh dalam dosa dan baru di situ manusia bisa
masa lalu. 上帝创造人的时候没有穿衣服， Ketika Allah menciptakan manusia, manusia nggak pakai baju. 衣服是亚当夏娃犯罪以后